salah satu bentuk kajian yang diminati oleh ahli ekonomi ni, salah satunya adalah untuk mengukur saiz sektor awam. Saiz sektor awam maknanya dia akan ada hipotesis, dia akan ada teori macam mana cara nak ukur, besar ataupun kecil. Tak pernah kita fikir pun kita nak ukur saiz sektor awam kan. Selalu kita ukur kita punya badan sajalah kan. Okay. So, kalau kita nak lihat kepada besar ataupun kecilnya kerajaan kita dalam ekonomi, dia akan relate lagi kepada sistem ekonomi yang kita apply. Kita boleh jangkakan kalau sistem ekonomi itu mungkin kapitalis, mungkin dia punya dari segi peranan dia dalam ekonomi memang kecil sangatlah. Sebab dia punya intervention tu memang almost zero. Mungkin hanya lebih kepada fungsi peruntukan sajalah, lebih untuk provide public goods dan sebagainya. Tapi dari segi apa yang berlaku dekat dalam pasaran, dari segi harga naik turun lantak pi, biar private sector yang akan uruskan. Maksudnya permintaan dan penawaran itu akan membetulkan sendiri dari segi harga. Okay. Kalau kita menjangkakan ekonomi itu, sistem ekonomi itu adalah sosialis ataupun komunis, maknanya kita rasa dia punya saiz dia mungkin akan lebih besar lah. So kalau dalam konteks kita Malaysia ni, kita adalah sistem ekonomi campuran antara private dengan public sector ni. Maknanya kita tak tahu kita ni 50-50 ke, kita ni 60-40 ke, kita ni macam mana. So macam mana kita nak ukur? Macam mana kita nak tahu kita punya kerajaan ni sekarang ni dia besar ataupun kecil? Adakah dari segi apa yang kita nampak, apa yang kita rasa? Sebenarnya ada kaedah macam mana kita nak lihat dari segi peranan kerajaan dalam ekonomi. Antaranya kita boleh dengar daripada laporan-laporan ekonomi. Kalau kita lihat kepada laporan ekonomi, kita tengok di sini dia akan ada perbelanjaan swasta, akan ada perbelanjaan awam. Maknanya kalau lebih banyak perbelanjaan itu dibuat oleh kerajaan berbanding perbelanjaan pihak swasta secara keseluruhannya, maknanya kita menjangkakan mungkin kita punya garisan yang kosong 100 tu, maknanya kerajaan hampir kepada nak dekat-dekat kepada sistem sosialis. Maknanya kalau betul-betul kuasa perbelanjaan dia banyak, kuasa cukai dia banyak, maknanya mungkin sampai 70-30 kan. Kita boleh jangkakan lah. So kita tengok kepada laporan ekonomi. Ni kalau kita tengok kat sini, perbelanjaan penggunaan swasta, pelaburan swasta lebih banyak lah. Bila kita nak bincang dari segi kedudukan pun kita boleh tengok dalam KDNK. Kalau lihat kat sini, daripada KDNK dalam kaedah perbelanjaan, maknanya sini adalah perbelanjaan swasta, sini adalah perbelanjaan awam. Kalau kita ingat tadi 3 sektor C plus I plus G tadi kan. Kalau kita lihat kepada perbelanjaan swasta, penggunaan yang ini adalah C, consumption. This one is I, swasta, laporan oleh swasta. So yang ini adalah G lah. Maknanya belanja penggunaan ataupun consumption itu adalah household, maknanya belanja isi rumah. Yang ini kita punya peratus per KDNK. Maknanya sebanyak ni. Ini isi rumah belanja banyak ni. Yang pelaburan banyak ni. Belanjaan awam banyak ni. Kalau kita lihat kepada belanja penggunaan ni adalah operation expenditure. Maknanya apa? Belanja mengurus. Pelaburan ni lebih pada development expenditure ataupun belanja pembangunan lah. Belanja pembangunan adalah belanja modal. Kan? Kita kena meminjam. So ini adalah perbelanjaan kerajaan. Tapi kalau kita tengok total antara private dengan versus public, lagi banyak private lah. Keadaan ini dia tidak statik, dia dynamic, maknanya dia berubah. Kalau kita tengok dalam tempoh sekarang ni, tambah-tambah COVID ni kan, kalau kita nak compare tahun 2018, yang ini 2018, yang ke atas ni adalah 2019. Yang ini adalah statistik untuk 2018, dekat atas ni adalah 2019, yang kat bawah ni 2020. Maknanya yang ketiga.
Kalau kita lihat dari segi yang ini isi rumah dan juga ni, yang ini adalah dari segi perbelanjaan kerajaan. Kalau tengok dari segi peratusan tu, kalau kita lihat dekat sini, nampak kerajaan punya perbelanjaan lebih banyak kan? Berbanding dari segi perbelanjaan di peringkat isi rumah dan juga swasta. Dia negatif. So memang kita jangkakan dalam tempoh COVID ni, peranan kerajaan sangat besar untuk membantu. Siapa yang terjejas? Bila COVID yang terjejas ni memang private sector dan juga isi rumah lah. Yang tak dapat kerja, yang banyak gulung tikar kan, company gulung tikar dan sebagainya. Sebab mungkin juga sebab kita ada PKPB kan, sebab kita tak boleh nak beroperasi. Tapi lepas daripada tempoh yang kita dah ada kelonggaran sikit untuk beroperasi dari segi ekonomi, kalau ikutkan daripada awal-awal yang masa first AP tu, yang memang totally lockdown tu, kita memang nampak kita punya graf. Nanti kita akan tengok kita punya graf pengangguran pun sangat naik. Kita punya perbelanjaan pun nampak jadi negatif. Yang ni obvious tahun 2020 ni sebab COVID lah. So peranan kerajaan memang banyak. Kita kata memang kerajaan kena spend banyak sungguh untuk duit untuk tujuan COVID punya ni lah. Pandemik COVID ni. So kita boleh expect sekarang ni peranan kerajaan memang sangat besar. Saiz dia mungkin akan besar yang disebabkan oleh perbelanjaan dia. So antara bentuk ukuran yang kita gunakan untuk mengukur besar ataupun kecilnya kerajaan itu adalah dengan inilah, dengan melihat kepada hasil dan juga perbelanjaan kerajaan. Berapa banyak daripada sumber yang kerajaan kutip dan berapa banyak perbelanjaan yang kerajaan telah buat. Kalau kita lihat kat sini, kita akan tengok hasil kerajaan. Hasil kerajaan. Hasil dengan belanja saya akan bincang sekali jalan sebab statistik dia sekali kan. Kalau kita lihat kat sini, macam mana kita nak ukur saiz kerajaan besar ataupun kecil, dia bergantung pada keadaan ekonomi. Kalau kita tengok yang ni bajet 2021, maknanya dia punya anggaran ke depan ni kan. Kalau ikutkan dari segi perbelanjaan kerajaan, tengok perbelanjaan dia sampai 322 bilion. Banyaknya 236 bilion ni adalah untuk tujuan belanja mengurus. Belanja pembangunan 69 bilion saja. Kalau kamu ingat tentang bagaimana perbelanjaan mengurus ini datang daripada mana hasil, maknanya di bawah akaun hasil disatukan, semua bentuk hasil yang kita terima, hasil cukai, hasil bukan cukai, timbangan bukan hasil, semuanya di bawah akaun hasil disatukan, digunakan semuanya untuk tujuan belanja mengurus. Dan kalau kita faham tentang belanja pembangunan ni digunakan ataupun dibiayai melalui akaun pinjaman disatukan. Maknanya memang kita kena meminjam lah untuk kita buat belanja-belanja pembangunan. So kalau kita nak lihat dari segi hasil kerajaan, berapa kutipan hasil, maknanya kita kena tengok sebenarnya dari segi perbezaan. Saya nak kena buang. Okay. Sorry nak kena pergi dekat statistik ni. Kita nak pergi dekat, kita akan tengok dari segi perbezaan hasil dan juga yang ni untuk bajet 2021. Kalau kita lihat dari segi bajet yang kerajaan buat antara 2020 dengan 2021, di masa zaman Pakatan Harapan tu kan, kita sibuk nak betulkan hutang pasal YMDB punya kes, dikurangkan perbelanjaan, tetapi untuk yang tempoh pandemik ni dia akan naik dah balik, naik ketara lah. Ni zaman-zaman abang bosku dia, perbelanjaan dia sangat tinggi lah. Kalau kita nak compare dari segi yang ni masih lagi bajet 2021, 2020, 2021. Ini sebab dipengaruhi oleh COVID ni kan. Kita tengok dari segi yang ini, dari segi pinjaman. Pinjaman yang ini, kita expect defisit besar, pinjaman
akan besar, hutang awam pun akan besar lah. So dalam tempoh ni banyak belanja kan. Banyak sangat spend duit untuk tabung COVID dan untuk penjana dan sebagainya. So banyaklah pinjaman yang dibuat oleh kerajaan. Sebab kalau kita nak tengok kepada hasil dia, datang kepada hasil, mana nak begini. Okay. Dia tak boleh keluar dia punya data tentang indirect tax. Okay. Nak tengok COVID fund ni sampai 5.3%. Kita kena spend untuk tujuan ni lah. So daripada berapa bilion tadi yang kerajaan jangkakan untuk dibelanjakan, 73% ni untuk belanja mengurus saja. Bayangkan daripada duit kutipan cukai, hasil bukan cukai, penerimaan bukan hasil, semua bentuk hasil yang kerajaan kutip, majoriti digunakan untuk operasi. Maknanya bayar gaji pekerja, untuk tujuan beli aset dan sebagainya, untuk operasi sektor awam saja. Tapi dari segi untuk pulang balik kepada rakyat dalam bentuk belanja pembangunan, kita tengok banyak program-program pembangunan dan sebagainya, dia ada dekat sinilah 21% daripada keseluruhan perbelanjaan. So 5.3% tu memang untuk tujuan COVID ni lah. Okay, ini pun masih lagi belanja. So kita nak tengok, maksudnya kita nak tengok saiz kerajaan tu, kita boleh tengok dari segi komponen-komponen perbelanjaan dia, kita boleh tengok dari segi komponen hasil dia. Okay, macam mana kaedah dia belanjakan. So, kita banyak belanjakan lebih kepada operating punya expenditure kan, maknanya memang untuk uruskan sektor awam itu sendiri. Kita kata memang banyak sangat ke kaki tangan dia, dari segi volume dia nak dibayar dan sebagainya. Okay, yang ini defisit. See, defisit. Maknanya tadi kita kata apabila kerajaan meningkatkan perbelanjaan, tentu akan ada defisit. Dan defisit tadi akan mendatangkan pinjaman dan pinjaman akan menyebabkan hutang tadi kan. So ini adalah kedudukan defisit, antara defisit yang paling besar lah. Dalam tempoh 2020 tu, kita tak menjangkakan pandemik COVID dalam tempoh ni. Banyak perbelanjaan di luar jangka yang kita buat. Kalau ikutkan bajet sebelumnya, kita anggarkan perbelanjaan itu berkurangan kan. So yang ini pun antara defisit yang besar lah yang saya kata tadi, memang kerajaan dah umumkan peningkatan kepada shilling defisit itu pun memang dibenarkan, shilling hutang kan. Sebab kita nak betulkan pasal nyawa kan. Okay. Yang ini pun pasal hutang. Okay, yang ini pasal hutang per GDP lah. Yang ini kita kata shilling kita hanya pada paras 55. Okay, 55 adalah shilling, maknanya kedudukan hutang tertinggi yang sepatutnya kita kena jaga adalah 55%. Okay, dalam tempoh ni kita terpaksa melepasi. Kita membenarkan pembentukan ataupun penciptaan tabung COVID ni. Sampai kita membenarkan kepada 60% kita punya shilling hutang lah. So ini allocation. Ini adalah dari segi ini. Okay, nah ini bentuk-bentuk bantuan tadi. Okay, bantuan-bantuan ini yang akan meningkatkan juga perbelanjaan ke atas kerajaan dan meningkatkan defisit kerajaan jugalah. So kalau kita nak lihat lagi, sekejap lagi dia ada satu lagi link kalau kita nak compare. Okay, tentang hasil. Okay, kalau kita nak tengok dari segi hasil kerajaan sebenarnya, mungkin ada yang kerja dekat custom, mungkin ada kerja dekat lembaga hasil, tapi kamu mungkin tak sedar tentang komponen yang terbesar yang menyumbang kepada hasil kerajaan. Okay. Kalau kita lihat kat sini, ada sesuatu yang nampak signifikan daripada 2014, kemudian dia turun, dia naik balik. Yang ni adalah cukai pendapatan. Maknanya cukai pendapatan ni sama ada mungkin pengumuman tentang pengurangan kadar, dan kat sini mungkin dari segi peningkatan kutipan cukai, kadar tu memang tak naik, tapi mungkin dari segi kecekapan kutipan cukai lah. Kalau kita lihat kat sini, dia ada cukai langsung yang berkembang kan, cukai tak langsung. Kecil jadi besar. So kita tengok yang lebih real punya statistik.
Sana kalau kita lihat kepada statistik, ni yang ni 2020. So kita lihat kepada hasil yang dikutip. Okay, kalau tengok sama kalau kita tengok tadi 73% kan belanja apa operating, belanja mengurus. Di tahun 2020 lagi banyak 81%. Okey. Okey, kalau kita lihat dari segi cukai ni, kan, cukai pendapatan, cukai tak langsung. Kalau kita tengok cukai tak langsung ni adalah datang daripada SST. Yang ini SST tahun bila start GST? 2015, 1 April 2015, tak lama kita buat sampailah 2018. Maknanya, kita tengok dan tempoh GST, peningkatan kepada kutipan GST menyebabkan cukai tak langsung dia meningkat kepada 21.9, naik lagi kepada 22.9%. Maknanya, bila GST dilepaskan, kita ganti balik dengan SST, kita redo balik kita punya SST dengan new punya ni kan, coverage. So, banyak tu lah. Dia kembali kepada yang asal. Cukai tak langsung kita tak berapa nak signifikan dari segi nak contribute income kepada kerajaan lah. So, memang kebanyakan yang kita kata cukai yang terbesar adalah datang daripada cukai pendapatan. Yang ini bukannya banyak kepada cukai pendapatan individu lebih kepada cukai pendapatan korporat. Maknanya ini hasil kutipan daripada lembaga hasil. Yang ini daripada hasil kutipan pihak custom lah. Okay, contribution tu banyak lebih kepada lembaga hasil dalam bentuk cukai korporat. Okay, banyak sebab kita banyak sangat pihak-pihak swasta kan. So, mana wang itu diagihkan. Dari segi perbelanjaan mengurus, kalau kita lihat, komponen yang paling besar adalah emolumen. Komponen perbelanjaan yang paling besar adalah emolumen. Okay, 27%. Okay, kalau kita lihat sebelum ni 26, tapi memang paling besar lah. Daripada, dia sepatutnya kalau cantik kita ada catapai kan. Okay, paling banyak yang digunakan memang untuk tujuan ni lah. Ini keadaan hutang negara. So, itu sebab sedikit defisit kita tak menurun, dia bertambah lah. Ini sebab ni 2020 kan. So, itu antara keadaan yang kita boleh tengok dari segi komponen-komponen hasil dan perbelanjaan, bagaimana besarnya pengaruh kerajaan. Kalau yang ini memberi kesan kepada rakyat lah kan. Itu saya kata lagi besar peranan kerajaan. Kalau dia rasa nak meningkatkan cukai dalam tempoh GST, dia akan beri kesan kepada rakyat lah. Sebab itu saiz itu akan mempengaruhi. Dia bergantung juga pada dasar yang kerajaan buat lah. Okey, yang ini kalau kita nak lihat dari segi gap ataupun defisit tadi, jurang antara menteri-menteri. Perdana Menteri ni ada berapa banyak kat dalam ni? Wang lah. Okay, ini bapa dia, ini anak dia. Tengok dia punya tempoh perbelanjaan yang dibuat oleh Datuk Seri Najib ni, dia sangat besar lah. Gap ni, jurang ni banyak besar. Jurang hutang ni. Okay, ini tak nak bincang sangat lah. Okay, satu lagi yang kita akan tengok, selain daripada hasil dan belanja, cara kita nak mengukur tentang sektor awam, mungkin kita boleh tengok dari segi bilangan guna tenaga. Okay. Dari segi guna tenaga yang ada dekat dalam Malaysia, maksudnya bilangan yang kita consider sebagai guna tenaga adalah sebanyak 15.82 bilion. Maknanya dari segi umur yang layak bekerja, adalah sebanyak ni. Ini sehingga setakat Jun 2020, 15.76 bilion lah. Tapi yang bekerja hanyalah 15.07 bilion. So ada gap lagi. Maknanya bilangan yang tak bekerja itu, ada yang tak bekerja tapi umur layak bekerja, yang inilah kita consider sebagai 3% tadi yang tak bekerja. So kalau kita kata yang bekerja ni, agak-agaknya berapa persen kaki tangan awam yang bekerja? Berapa daripada jumlah pekerja-pekerja dalam Malaysia ni, berapa ramai kita punya jumlah? So kat sini adalah 15 bilion kan, 15 million. So kalau kita lihat bilangan kaki tangan, bilangan kaki tangan adalah sebanyak 1.6 juta saja. 1.6 juta saja berbanding 15 million tadi. Okay. Banyaklah. Maknanya banyak dalam kalangan pekerja itu, statistiknya adalah kaki tangan sektor awam.
Maknanya kita taklah terlalu besar pun. Kalau kita lihat kat sini, kalau ikutkan nisbah kekitangan awam, kata kat sini masih ideal lagi, tak terlalu besar. Maknanya bila kita lihat kepada saiz kaki tangan awam, dia akan beri kesan kepada emolumen tadi kan. Yang mana kita kata dari segi sumbangan perbelanjaan yang paling besar dalam belanja operasi kerajaan adalah bayar gaji pekerja. Kalau kita tengok nisbah dia, jadi katakan masih lagi taklah terlalu ramai kan kaki tangan awam ni. Nisbah dia 1:51 rakyat Malaysia. Satu kaki tangan awam bersamaan dengan 51 orang rakyat Malaysia. So, kalau kita lihat kat sini, ada jaminan tentang jumlah kaki tangan itu tidak akan dikurangkan walaupun kita akan melaksanakan e-government lah. Maknanya kita punya jumlah kaki tangan awam yang ada sekarang ni adalah 1.6 juta. Apa lagi yang kita boleh ukur dari segi program kredit, maknanya dari segi kuasa untuk memberi pinjaman terhadap kaki tangan awam. Yang ini pun dah banyak dah, kita punya fasiliti ni semua kita dah ditarik balik dari segi pinjaman, nak buat housing loan pun tak berapa mudah lagi kan. So yang ini tak berapa nak beri kesan sangatlah dari segi saiz kerajaan, tapi antara ukuran yang digunakan oleh pakar-pakar ekonomi untuk lihat dari segi saiz lah. Kalau seterusnya kita nak lihat dari segi hipotesis. Hipotesis ni yang kita nak kena faham macam mana hipotesis ini bercerita tentang saiz sektor awam. Apa argument dia tentang punca peningkatan saiz sektor awam. So kita ada beberapa teori kat sini, kita ada 6. Yang pertama Wagner. Maknanya untuk belajar kamu kena tahu, dia kata teori Wagner ni, maknanya Wagner ni dia menekankan kepada hipotesis apa. Angel apa, Baumol apa, itulah. First kita tengok Wagner. Wagner ni semua memang pakar ekonomi lah, sebab dia akan cerita tentang saiz sektor awam ni berkenaan tentang ekonomi. Antara andaian yang dibuat oleh Wagner bercerita tentang besar ataupun kecilnya saiz sektor awam, dia bergantung kepada keadaan ekonomi. Bagi Wagner, perbelanjaan kerajaan akan lebih besar, saiz sektor awam akan lagi besar apabila ekonomi kita semakin baik, ekonomi itu semakin berkembang. Dalam arti kata lain, KDNK tu meningkat. Lagi cantik dia punya peratusan KDNK, kita akan jangkakan sebenarnya perbelanjaan kerajaan juga akan turut meningkat. Sebab apa? Disebabkan oleh tekanan masyarakat. Ekonomi yang lebih baik, so maksudnya masyarakat dia akan lebih demanding lah. Nak suruh provide tu, nak suruh provide ni. Ekonomi dah berkembang kan. So maknanya kerajaan dikehendaki menyediakan pelbagai perkhidmatan dan sebagainya. Kalau kita lihat kat sini, antara tuntutan-tuntutan oleh masyarakat dari segi peningkatan peraturan dan perlindungan. Sekarang ni pun tengok berapa banyak spending untuk tujuan keselamatan. Maknanya memang sentiasa besar kan dari segi pertahanan, dari segi keselamatan dalam negeri. Kemudian dari segi kemudahan sosial, maknanya dia bila ekonomi lebih maju, ekonomi lebih berkembang, program kita punya penawaran kesihatan, maknanya hospital pun lebih banyak. Dari segi pakaran doktor, bilangan doktor per pesakit, semuanya dia kena tingkatkan lah. Dari segi pendidikan yang berkualiti, dari segi pengangkutan yang lebih moden, kan kita akan nampak lah. Dan juga masyarakat tu lebih concern pasal monopoli, sebab kita nampak monopoli dalam tempoh yang lebih baik ni, dia akan ada unsur-unsur untuk menindas. Antara contoh yang kita nampak dari segi bil kan, bil listrik dan sebagainya, bagaimana kerajaan cuba, kerajaan dia campur tangan, dia tak campur tangan pun. Maksudnya kita sebagai pengguna lah yang akan bersuara dari segi nak mengkritik ataupun komen dari segi peningkatan ni kan. So syukurlah dalam tempoh COVID ni dia bagi diskaun. So Wagner tadi
kita faham tentang tuntutan-tuntutan ini akan menyebabkan berlaku tekanan kepada pihak kerajaan untuk menawarkan dari segi perkhidmatan, dari segi fasiliti semua, dia akan menyebabkan perbelanjaan kerajaan meningkat. Dan apabila perbelanjaan kerajaan meningkat, ini kita kata salah satu sebagai indikator untuk mengukur saiz, kita boleh katakan sebagai saiz sektor awam juga akan meningkat. Selalunya ekonomi yang berkembang dengan ada peningkatan terhadap belanja-belanja pembangunan, kita percaya akan ada kos yang akan ditanggung ke depan. Selalu macam kalau kita kata kita nak buat jalan yang lebih pintas, highway, maknanya kita akan expect benda tu bukan percuma. Maknanya akan ada pembiayaan ataupun bayaran dalam bentuk penggunaan, charge penggunaan, macam tol dan sebagainya lah. Okey, teori yang kedua yang bincangkan tentang saiz sektor awam adalah Angel. Angel ni lebih kepada buat kajian tentang income isi rumah. Dia lihat kepada expenditure behavior. Dia lihat kepada bagaimana bentuk perbelanjaan isi rumah yang dipengaruhi oleh pendapatan isi rumah. Apabila Angel buat kajian ni, dia dapati ada hubungan negatif antara pendapatan dengan belanja. Belanja apa? Untuk belanja-belanja lain lah. So, kalau kita fikir secara logik, apabila kita punya pendapatan yang sedikit, ataupun dalam arti kata lain, kita punya pendapatan cukup untuk sara hidup, maknanya kalau kita katalah income kita sebulan, macam kita kata tadi 500 kan, maknanya kita tak akan ada angan-angan untuk beli barang-barang selain daripada barang keperluan lah. Kita akan gunakan mungkin 100% pendapatan kita untuk tujuan beli makanan. Okey, pakaian pun mungkin kita akan fikir perkara yang kedua lah. Maknanya semakin sedikit pendapatan, kita punya peratusan terhadap perbelanjaan yang kita nak buat tu lebih tinggi untuk belanja-belanja keperluan. Tetapi apabila pendapatan kita semakin baik, maknanya kita punya gaji kita semakin banyak, kita dah tak concern sangat tentang ada duit tak, nak cukup makan ke tidak. Maknanya peratusan makanan tu dia akan dah jadi mengecil. Dia bukan bermakna kita kurangkan makan, tak. Tapi maknanya dari segi akan ada bahagian lain pula, akan muncul pula komponen belanja lain, dari segi mungkin kita nak belanja yang lebih kepada kehendak lah, kita nak lebih kepada kesihatan yang berbayar mungkin, kalau dulu mungkin kita nak yang percuma, sekarang kita nak berbayar, kita nak cepat, ataupun kita nak dari segi pengangkutan yang lebih pantas. Kalau kita lihat kat sini, belanja lain ni dalam kategori belanja lain adalah seperti belanja kesihatan, pengangkutan dan lain-lain, yang mana belanja lain ini akan ditawarkan oleh pihak kerajaan dan juga pihak swasta lah. Kalau kita lihat daripada kajian Angel dan disambung oleh pengkaji-pengkaji ekonomi tentang trend perbelanjaan isi rumah, kalau kita lihat dekat sini, kat carta ni, yang ini bukan bermakna isi rumah dah kurang makan. Tak, maknanya kita menjangkakan berlaku peningkatan pendapatan dan dari segi contribution pendapatan tu untuk tujuan penggunaan perbelanjaan itu, makanan dah jadi kurang kepada 15%. 500. Umpamanya kita spend 500, katalah spend 500 untuk makan. Kalau kita calculate, 500 belanja kita memang untuk makan. Kita bayangkan kalau gaji kita memang 500, maknanya 500 juga dia makan, memang 100% lah kita punya komponen kita punya contribution untuk duit kita adalah untuk makanan. Tapi kalau gaji kita dah 1000, maknanya bukan jadi 1%. Makan kita tu akan jadi 50%. Okey, faham tak? Maknanya 50% lagi untuk beli benda lain. Okey, macam itu. Maknanya peratusan ini, dia semakin berkurangan, kita boleh jangkakan peningkatan berlaku kepada pendapatan isi rumah. So kita akan tengok kepada gross income. Maknanya kita akan tengok berapa pendapatan purata isi rumah. Dan pendapatan purata isi rumah ini juga akan beri kesan. Maknanya dia akan beri kesan kepada perbelanjaan lain. Maknanya peningkatan perbelanjaan kerajaan pun akan meningkat. Itu cara orang-orang ekonomi membuat andaian lah.
So kalau kita tengok benda-benda keperluan tadi semua dah berkurangan. Bukan berkurangan dari segi mengurangkan penggunaan, tak. Tapi dari segi maknanya pendapatan yang makin besar, dari segi contribution tu lagi berkurangan. So pengangkutan meningkat, perubatan pun meningkat. Even pendidikan meningkat. Kalau kita tengok pattern perbelanjaan dekat dalam Malaysia ni pun, yang ini banci punya ni, kita punya komponen perbelanjaan kita bukannya untuk tujuan makan saja. Ada banyak benda lain. Okay, kalau kata kasut tu, dari segi banci, kita punya spending tu lebih dalam 3.3%. Okay, dari segi untuk utility, 23.6%. Macam tu lah, berapa banyak kita punya komponen. Banyak dah. Maknanya, dari segi makanan dan minuman, 17%. Dia bagus ni kalau kita lihat data ni secara perbandingan. Mau kita nampak trend sama ada dia meningkat ataupun dia berkurangan. Okay, kalau kita kata ada berlaku perubahan kepada carta ni, maknanya dia akan ada pattern kepada mungkin dari segi gelagat, cita rasa dan juga mungkin dari segi pendapatan isi rumah sendirilah. Okay. So kalau kita lihat kepada hukum Angel ni tadi, dia punya rumusan dia apa tadi? Kalau pendapatan semakin tinggi, peratusan belanja keperluan akan jadi kurang, belanja lain akan meningkat, belanja lain iaitu belanja kerajaan dan pihak swasta akan meningkat, dia akan meningkatkan perbelanjaan kerajaan. Ini Angel punya hipotesis. So, bila bercerita tentang hipotesis Angel ni, tentang belanja-belanja ni, Boscheding, dia cuba nak uji kaji dari segi barang awam. Maknanya dia nak tengok value barang awam. Kalau kita katakan barang awam itu boleh dinilaikan dari segi kepentingan dia kepada rakyat, maknanya berapa value, berapa nilai keanjalan barang awam. Okey, yang ini kalau kita kata keanjalan ni, dia kena, tak ada cara lain lah, kita kena recall balik. Okey, kena recall balik kita punya subjek ekonomi kita sebelum ni. Siapa yang, semua orang tutup video lah. Nak tanya siapa pun tak tahu. Siapa yang ada kat depan ni? Takut semua ni tutup lah, tak nampak lah. Ada ke tidak kat belakang? Okey. Kalau kita lihat kepada keanjalan, Ada. Ada. Okey, alhamdulillah. Kalau kita lihat kepada keanjalan, bila kita kata keanjalan permintaan pendapatan rendah, faham lagi ke? Ingat lagi ke keanjalan pendapatan ni? Ingat lagi tak? Cepat Cik Aizat keluar. Okey, bila kita kata keanjalan permintaan harga rendah, maknanya bila kita sebut tentang barang awam, kita andaikan ada barang awam di pasaran, kita nak buat survey, tinjauan tentang setakat mana barang awam tu penting kepada isi rumah dari segi faktor harga dia, harga barang itu sendiri. Harga barang awam dan juga faktor yang dipengaruhi oleh pendapatan isi rumah. Kalau kita kata kita ada pendapatan, maknanya pendapatan itu akan mempengaruhi permintaan kita terhadap barang awam itu. Ataupun harga barang awam itu sendiri pun akan mempengaruhi permintaan kita terhadap barang itu. Okey, kalau ikut kajian Boscheding, Boscheding kata daripada kajian dia mendapati keanjalan permintaan pendapatan adalah rendah 0.75. Kita tak faham konsep 0.75 ni. Okey, saya ambil balik nota daripada ekonomi, kita masukkan. Okey, bila kita kata nilai keanjalan pendapatan rendah 0.75, apa makna dia? Okey, kalau kita lihat dua jenis barang yang ada di pasaran, okey, nilai yang bersifat positif, kita panggil barang normal. Kalau nilai itu adalah negatif, dia adalah barang bawahan. Sekarang ni, Boscheding punya value daripada kajian dia, positif dia bukan negatif 0.75. Dia positif. Maknanya positif dia adalah barang yang normal. So kita kata barang awam, value terhadap pengguna ataupun rakyat, dia meletakkan barang awam itu sebagai barang normal. Maknanya barang awam ni bukan sesuatu barang yang bawahan. Dia bukan barang bawahan. Maknanya kalau besok kita dapat gaji yang lebih tinggi, aku tak guna dah barang awam ni. Maknanya dia barang bawahan. Gaji tinggi, kita buang terus barang awam. Maknanya kita kurangkan permintaan. Sebab tu dia kata nilai dia negatif. Tetapi
apa yang berlaku daripada kajian ni menunjukkan apabila berlaku peningkatan pendapatan, income kita naik pun, kita tetap menggunakan lagi, kita tetap meminta lagi barang awam di pasaran. Maknanya positif lah, berlaku peningkatan, permintaan pun terhadap barang awam pun meningkat. Semuanya kita tak sure barang awam ni kita kategorikan dia sebagai barang mesti ke ataupun barang mewah. Boleh imagine tak? Kalau kita kata barang awam ini adalah barang mewah. Pengangkutan awam itu barang mewah. Wah, bangga gila kot naik LRT kan. Barang awam, barang mewah tu. Cuba kita tengok nilai dia. Sekarang ni, kajian menunjukkan adalah 0.75. Barang ini nilai dia 0.75. Kalau kita lihat kepada yang ni kita dah buanglah. Barang bawahan ni bukanlah. Dia adalah barang normal tetapi value dia 0.75. Kalau kita lihat value keanjalan pendapatan ni, sama ada barang mesti ataupun barang mewah. So, kalau nilai 0.75 ni, barang awam itu dalam kategori barang mesti ataupun barang mewah. Siapa nak jawab? Barang mesti ke barang mewah? Nilai 0.75 ni, cuba tengok value ni. Dia dalam kategori barang mewah ke barang mesti? Cik Syaril? Ya. Barang mewah ke barang mesti? Barang awam ni? Barang mesti. Okey. Sebab apa? Nilai keanjalan dia kurang daripada satu. Kurang daripada 1. So, itu yang kita faham tentang value tu. Maknanya barang awam ni mesti ada di pasaran. Sebab kita sendiri menganggap dia barang mesti. Mesti ada di pasaran. Tapi kalau kita kata nilai dia kalau 1.75, maknanya kita yang meletakkan, wah barang awam ni sesuatu benda yang membanggakan lah. Mewah kan, barang mewah. So maknanya, kalau daripada kajian Boscheding, barang awam tu adalah barang mesti. Itu dari segi nilai keanjalan pendapatan. Kalau kita lihat dari segi nilai, mana nak patah balik ni? Okay, dari segi keanjalan permintaan harga pula, keanjalan permintaan harga rendah 0.56. Saya tak tahu macam mana saya nak hilangkan dia punya. 0.56. Keanjalan permintaan harga adalah rendah. Maknanya harga barang-barang awam itu sendiri. Dia kata 0.56. Berdasarkan pada 5 raja yang ada dekat depan ni, 0.56 ni dalam kategori apa? Anjal sempurna, anjal satu, tidak anjal sempurna. Kategori apa? Siapa nak teka? Benda dah depan mata dah kot. Dia nak sebut je. Letak yang tulis kat dalam chat. Cik Abdul Aziz. Keanjalan permintaan harga 0.56. Maknanya nilai keanjalan dia apa? Tidak anjal sempurna, tidak anjal. Ada satu. Siapa ada dalam ni? Tidak anjal. Terima kasih Cik Aziz. Maknanya tidak anjal. Yang inilah kan? Kalau kita melihat kepada tidak anjal yang ini, keluk. Apa makna tidak anjal ni? Yang inilah dia, tidak anjal. Kalau kita kata dari segi permintaan harga rendah, keanjalan bagi barang awam adalah tidak anjal. Kalau saya mengajar ekonomi selalu, saya akan terangkan apa value atau apa maksud tidak anjal ini kepada kamu. Kalau kita faham tentang tidak anjal sempurna sampai kepada anjal sempurna. Cuba kita lihat kepada keanjalan tidak anjal sempurna ni. Kita tidak akan mengubah kuantiti walaupun harga barang itu meningkat pada harga yang banyak. Kalau kita faham tentang kedudukan keanjalan ni, maknanya tidak anjal sempurna ni adalah barang mesti kepada kita.
naiklah harga tinggi mana pun, naiklah harga sampai tinggi mana pun, kita statik dengan kita punya kuantiti permintaan. Contoh makanan pakaian. Kalau kita ada kereta, maknanya kita nak kena isi minyak kan. Minyak petrol tu naiklah tinggi mana pun, kita tetap juga nak kena isi minyak dalam kereta kita. So, itu antara cara kita nak meletakkan value terhadap keanjalan ni. Maknanya tidak anjal sempurna. Makin tidak anjal sempurna, makin penting barang itu pada kita. Okey, kalau kita kata tidak anjal, maknanya kita andaikan kalau kerajaan mengenakan charge ataupun bayaran terhadap dia punya servis. Katalah nak buat IC ke, nak buat apa semua nak kena bayar kan. Macam mana pun kita kata dia sebagai tidak anjal. Kita berlaku peningkatan terhadap harga barang awam, kita hanya mengubah sedikit saja kita punya kuantiti. Maknanya perubahan harga yang besar berbanding perubahan kuantiti. Bila berlaku perubahan yang besar terhadap harga, dia mengurangkan kuantiti, maknanya harga yang banyak ni, yang meningkat dengan banyak ni, dia hanya mempengaruhi sedikit saja dari segi pengurangan kuantiti kita. Maknanya tidak anjal itu masih lagi pun penting kepada kita sebagai pengguna. Kalau kita nak tengok contoh, barang yang bersifat anjal, kalau kita tengok anjal ni, apabila berlaku peningkatan sedikit saja harga barang, apa yang berlaku kepada pengguna dari segi kuantiti yang dia minta, dia akan berkurangan sebanyak yang mungkin. Berlaku sedikit saja perubahan peningkatan harga, tetapi tengok macam mana berlaku pengurangan yang banyak terhadap kuantiti yang kita minta. Maknanya, makin anjal, makin tak berapa penting value barang kepada kita. Semakin tidak anjal, semakin penting benda ni kepada hidup kita. So, macam itulah yang dikatakan oleh Bolshevik. Barang awam ini dari segi keanjalan permintaan harga, dia adalah rendah. Maknanya barang ini bersifat tidak anjal. Dia masih penting kepada kita isi rumah. That's why kita memang tak nafikan lah dia punya peranan. Kerajaan kena menawarkan barang awam di pasaran. So, itu antara hujah. Dalam Angel, dia ada Bolshevik lah. Okay, seterusnya kita ada Baumol. Baumol ni bercerita tentang productivity. Okay, dia ada kaitan antara productivity dengan saiz sektor awam. Maknanya kalau productivity rendah, bagaimana dengan tekanan terhadap belanja kerajaan? Yang ni dia cuba nak buktikan. Okay. Kalau tengok pada Baumol, dia kata kalau ikutkan dari segi productivity tu ada dua kategori, productivity tinggi, productivity rendah. Kalau kita kata productivity tinggi, selalunya dia bersifat progresif dan adanya bantuan teknologi. Productivity rendah ni dia tak progresif, tak ada teknologi. Okey, maknanya kalau dia melihat kepada sektor awam, Baumol ni dia mengandaikan sektor awam ini berada dalam productivity yang rendah. Maknanya kita ni diandaikan produktiviti yang rendah berbanding dengan sektor swasta yang lebih progresif dengan ada teknologi dan sebagainya kan. Kita ni ada teknologi pun kita masih lagi rendah kita punya produktiviti. Okay. So dengan produktiviti ni juga dia ada tekanan terhadap upah. Upah ni disebabkan oleh perbezaan antara upah di peringkat swasta dan juga sektor awam lah. So kalau kita kata dengan produktiviti rendah, selalunya upah ataupun gaji di sektor awam lebih rendah. Tapi maknanya kalau kita nak menarik isi rumah untuk menawarkan perkhidmatan sebagai buruh dalam sektor awam, dia tak bolehlah meletakkan upah rendah sangat pada kerajaan kan. So dia kena ada keseimbangan lah. So, kalau nak jelaskan tentang produktiviti ni, kenapa dikatakan sektor awam ni produktiviti rendah? Sebab apa? Kita lebih banyak mengeluarkan perkhidmatan. Tadi kan, kita bukan mengeluarkan barang, kita mengeluarkan perkhidmatan. So, dia bergantung kepada motivasi individu. Maknanya kita berintensifkan buruh. Kalau jenis individu yang ada disiplin baik, dari segi budi bahasa yang baik, yang jaga kaunter tu kan, dari segi kerja cekap,
maknanya buruh, bergantung kepada individu. Kalau kita kata polis cakap dari segi fit, dari segi dia punya badan dan training, maknanya macam mana pun dia patah balik kepada individu jugalah. Walaupun kita kata ada teknologi, tapi teknologi pun tidak boleh membantu 100% kepada produktiviti yang tinggi sebab dia patah balik kepada individu itu juga. Yang itu yang dikatakan sebagai kurangnya produktiviti dan selalunya dikaitkan dengan kedudukan gaji yang lebih rendah lah kalau kita compare. Kalau besok you keluar dengan grade N41, untuk you ada degree, kalau you bandingkan you punya grade gaji kalau dekat public sector, sektor awam, you bandingkan kalau you kerja dekat swasta, upah swasta lagi mahal lah. So kalau kita kata dari segi upah ni, maknanya kalau kerajaan dia tak boleh lah meletakkan upah yang terlalu rendah, walaupun kita kata produktiviti rendah, gaji rendah lah kan. Maknanya dia tidak akan menarik kepada orang untuk bekerja di sektor awam lah. So maknanya kita pun dah ada garis upah buruh minimum kan. So kita punya dari segi emolumen kita nampak tadi macam mana kedudukan upah yang tinggi dia akan menekan kepada perbelanjaan kerajaan. Walaupun produktiviti rendah, kita punya kedudukan emolumen kita tetap kita kata tak jauh beza daripada rating kerajaan lah, swasta lah. So dari segi upah ni, dari segi produktiviti ni akan memberi tekanan upah kepada sektor awam. Dia akan menyebabkan belanja yang tinggi dalam emolumen dan dia akan juga menyebabkan saiz sektor awam juga besar. Yang ini kita tengok dalam konteks sektor awam kat Malaysia. Dari segi emolumen kita yang 23% tu kan lebih banyak dari segi perbelanjaan kita tadi. Okey, yang ini Baumol. So Wagner tentang ekonomi berkembang, tentang KDNK dengan 3 tuntutan perbelanjaan tadi. Angel berkenaan tentang pendapatan isi rumah dan juga hubungan dengan negatif dengan belanja isi rumah. Kemudian kita ada Baumol, teori Baumol. Kita ada tentang ada segi produktiviti yang rendah dan kesan terhadap buruh, upah buruh tadi. Dan kita ada hipotesis Pico-Asman. Pico-Asman dicerita tentang kesan anjak ganti. Maknanya dia melihat kepada kedudukan ekonomi. Perbelanjaan kerajaan ini selalunya dia kata dia tidak meningkat secara linier. Cantik je statistik dia naik tegak je. Tapi selalunya dia bersifat berperingkat-peringkat. Kalau kita tengok mana tadi? Kalau kita tengok dari segi perbelanjaan yang ini kan, yang ini pun dia tak naik linier. Straight je dia punya keluk dia. Graf dia. Tapi dia ada naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Kalau you tengok dari segi, kalau you faham dari segi insiden tertentu kat sini, kenapa berlaku penurunan dan peningkatan? Penurunan, peningkatan. Penurunan, peningkatan. Kalau kita lihat dekat sini, tempoh ni adalah tempoh ekonomi meleset. 97-98, ekonomi jatuh. Aggregate demand jatuh, dan ini pun aggregate demand jatuh. Tempoh-tempoh ekonomi meleset. Ingat tak saya kata, bila ekonomi meleset, apa yang kerajaan akan buat? Dia akan meningkatkan perbelanjaan. So bila kita kata meningkat perbelanjaan, secara tidak langsung dia akan meningkatkan saiz sektor awam. So maknanya, kalau kita faham sebenarnya tentang semua hipotesis yang dibangunkan oleh pakar-pakar ekonomi ni, semua lihat ukuran dia adalah perbelanjaan kerajaan. Kalau ini kita tengok tadi sekejap. Kalau kita lihat yang ni, mana pula lah di sini. Kalau kita kata Wagner, tadi belanja pembangunan sebenarnya government expenditure lebih pada development expenditure. Yang ini Angel, yang ini kita kata dari segi keanjalan kan. Yang ni pun government expenditure pula, lebih kepada belanja bangunan juga. Yang ni Baumol lebih kepada emolumen. Emolumen ataupun upah lah. Yang ni adalah belanja kerajaan. Hipotesis ni pun akan menyebabkan peningkatan perbelanjaan kerajaan disebabkan untuk betulkan keadaan ekonomi lah. So kita tengok tadi,
Okey, kenapa berlaku kelicinan terhadap perbelanjaan kerajaan disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Mungkin disebabkan oleh krisis ekonomi. Krisis ekonomi atau mungkin juga disebabkan oleh perang, bencana alam dan sebagainya lah. So, faktor-faktor ni akan mempengaruhi perbelanjaan kerajaan. Bila kita kata perbelanjaan kerajaan meningkat, dia akan meningkatkan aggregate demand. So, besarlah saiz kerajaan. So, kemudian kita ada apa lagi? Allah mak dia punya link salah. Kita ada faktor pertambahan penduduk. Ini of course lah. Maknanya semakin bertambah saiz penduduk dekat dalam satu-satu kawasan, kita boleh jangkakan lebih banyak penawaran barang awam yang lebih banyak dalam satu-satu kawasan, especially kawasan-kawasan bandar lah. Kalau kita lihat dari segi populasi penduduk kat Malaysia ni, kita nak sampai kepada 70 juta penduduk kan, kita pun sampai 32 bilion je. Banyaklah banyak-banyak sikit. So kalau lihat kepada statistik yang bawah sini tentang paras urbanisasi, kita punya statistik bandar ni, peningkatan terhadap mobiliti penduduk ke bandar ni dia sangat tinggi lah. So tumpuan penduduk dekat bandar ni akan menyebabkan berlaku tekanan terhadap kerajaan untuk provide lebih banyak belanja-belanja tertentu kan, dari segi kebersihan, dari segi air, dari segi keselamatan, kesihatan dan sebagainya lah. Dia akan meningkatkan perbelanjaan kerajaan untuk kawasan-kawasan yang padat penduduk ni lah. Okay. Dan akhir sekali adalah teori pilihan awam pun akan menyebabkan juga perbelanjaan kerajaan meningkat. Yang ini lebih kepada janji-janji politik. Maknanya ada kena-mengena dari segi janji politik. Kemudian kalau menang, dia kena tunaikan dalam bentuk penyediaan barang-barang yang dijanjikan dalam manifesto dia tadi itulah. So kita katakan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan terhadap perbelanjaan kerajaan. Yang ini kita akan lihat sekejap lagi dalam bab yang ketiga tentang teori pilihan awam. Jadi banyak kaedah macam mana kita nak menentukan barang awam yang perlu disediakan di pasaran. Maknanya ada perbincangan dari segi legislatif lah. Maknanya nak kena bahas kan barang apa yang patut menang dan yang patut ditolak lah. Okay.